Mari kita masuk di dalam doa. 我们先做个祷告。 Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. 主耶稣，我们非常渴慕能够认识你，认识的更深入。 Kami ingin semakin hari semakin mencintai Engkau. 我们渴慕一天比一天能够更像你一样。 Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi betapa berharganya pengenalan kami akan Engkau. 我们也愿意更加认识你。 Berilah kepada kami sukacita dan bahagia ketika kami mendengarkan firman-Mu. 当我们听你的道的时候，恳求你赐给我们幸福和满足的感觉。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的主内弟兄姐妹，上午好，上午平安。 Apakah ada bahagia di hati Anda hari ini? 今天你心中有幸福的感觉吗？ Apakah hari ini Anda datang ke gereja dengan sukacita? 你带着喜乐心今天来到教会来敬拜吗？ Semoga di balik masker itu ada senyuman ya. 但愿在口罩的背后有你心中的满足幸福感。 Jikalau Anda tidak bahagia, ingat nggak terakhir Anda merasa bahagia? 要是你不感觉到幸福的话，也许这是你最后一次感觉到不幸福吧。 Karena apa tuh bahagianya? Mungkin bahagia sampai sampai benar meneteskan air mata gitu ya. 可能你幸福到你会流出眼泪来。 Coba kalau suami istri boleh diskusi, kapan ya saya bahagianya sampai netesin air mata? 我幸福到眼泪都流出来了。 Saya ingat waktu anak saya menikah. 我记得当我的孩子结婚的时候， Waktu lihat anak saya yang laki-laki melihat pengantin perempuannya masuk, dia nangis, saya ikut nangis. 当他 Oh ya, waktu saya jadi bingung. Waktu anak saya melihat mempelai wanita masuk, dia menangis, saya ikut menangis. 当我的孩子看见新郎走进来，他流泪了，我也跟着流泪了。 Suami saya melihat saya menangis, senyum-senyum, tapi dia sendiri nangis. 我的丈夫看见我流泪，他也带着微笑，但是也流泪了， Menangis karena bahagia. 因为幸福而掉下眼泪来。 Saudara, pernah nggak saudara merasa bahagia sampai menangis ketika saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi? 当你能够认识主，认识得更深了，你感到幸福，你曾经掉下眼泪来吗？ Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah mengenal Allah hanya melalui Yesus Kristus. 今天我讲到的主题是唯有借着耶稣基督才能认识上帝。 Di dalam Yohanes 1 ayat 18 disebutkan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 在约翰福音第1章里说，没有一个人认识神，但是在父怀中的这个耶稣基督。 Ada hal yang istimewa saudara dari kekristenan, yaitu Allah memperkenalkan diri secara sederhana kepada kita semua. 基督教有个特征，就是上帝以他简单的方式向我们彰显他自己。 Pengenalan akan Allah bukan hanya diberikan kepada para filsuf, orang-orang pintar, tetapi kepada kita orang-orang sederhana. 上帝不仅是像那些哲学家，像那些先知。 彰显自己，他甚至像我们这些普通人也彰显了他自己。 Yaitu waktu kita melihat anak, kita melihat Bapa. 就是当我们看见了圣子，我们同时也看见了圣父。 Kita melihat Yesus, kita melihat Allah Bapa. 我们看见了耶稣，我们就看见了圣父。 Jadi Yesus itu exegeto atau menyatakan, menceritakan tentang Allah. 所以耶稣呢是他自己讲述有关上帝。 Hubungan Bapak dan anak itu luar biasa ya. 父子关系是很不平常的吧？ Siapa para pria yang sudah punya anak? 在座的哪一位弟兄有了孩子的？ Sedikit kok ya.
看起来不多。 Nggak ngaku punya anak. 你不承认你有孩子了吗？ Pakai cincin kawin nggak? Yang sudah punya cucu. 有孙子的也 Wah 7个举手。 langsung ya kalau punya cucu, wah cucunya banyak. 孙子多高兴吧？ Saudara kenal ini nggak? Pasti kenal. Saya sendiri tidak terlalu kenal. Saya dapat foto ini, foto di slide ketiga. Nah, kenal? 大家认识这照片中的2个人吗？ Saudara nggak kenal ya? 大家都不认识吧？ Anak dan cucu ini mirip ya. Papa dan anak ini mirip. 这父子2个 Ada 长得很相似。 Nggak tahu engkongnya kayak apa, saya 知道 tidak 他们的祖父什么样子？ Saudara yang ketemu dengan mereka mungkin ketemu Suci anak yang kecilnya, saudara kemudian jadi ingat papahnya gitu ya. 也许你看见孩子的模样，你会想起他爸爸的模样来吧？ Anak saya kalau tidur sama papahnya bisa tiga-tigaan angkat tangan semuanya gini tidurnya. 我的爸爸、我的丈夫跟他的孩子睡的时候，他们3个人躺卧着，都把双手高高的举起来。 Kalau lagi ngobrol suka nggak sadar, ternyata semuanya ngobrolnya begini. 他们谈话的时候呢，不知不觉的，就像刚才那个样子，互相交谈。 Coba kita lihat video ini ya. 下面看一段短片吧。 Saudara, keserupaan dengan antara bapak dan anak begitu luar biasa kekuatannya ya. 父子之间的相识是那么有力的。 Ketika ada keintiman bapak dengan anak itu ada
banyak kemiripan baik yang positif maupun negatif. 当父子之间的关系那么亲密的时候，他们之间有一种积极的或者消极的因素。Pete Elwinson dalam buku Like Father Like Son, dia percaya bahwa orang yang mengenal Allah akan maaf. Ya, orang yang mengenal Allah Bapa akan menjadi pria yang lebih baik. 一个能够认识父上帝的男子，他将会成为一个很好的爸爸。 Akan tetapi saudara, ada perbedaan yang hakiki antara relasi ayah dengan anak manusia, dengan Allah Bapa dan Allah Anak. 但是呢，这个世上的父亲和孩子之间的关系，跟天父跟生子的关系有区别。 Ayah dan anak manusia pastilah ya ada keberdosaannya, tetapi Allah Bapa dan Allah Anak kudus. 但是呢，如果世上的父子之间一定有犯过罪，只有生父生子是没犯过罪的。 Ayah dan anak manusia ada pengaruh mamah juga ya. Mungkin dia jadi nggak benar-benar mirip banget sama papanya, mungkin bisa mirip mamanya. 另外呢，孩子也不可能完全像他父亲或者像他母亲一样。 Tapi Allah Anak adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal yang sepenuhnya kepenuhan dengan Allah, kesatuan dengan Bapa. 但是生子是三位一体上帝中的第二个位格，他充满了天父的恩典。 Apa sih pentingnya bagi kita saudara mengenal realita dari perbedaan pengertian tentang siapakah Yesus itu? Ya, jadi pentingnya adalah supaya kita tahu yang benar ya tentang siapakah Yesus. 所以呢，我们要必须正确的认识耶稣到底是谁，这对我来说是至关重要的。 Sekarang ini banyak ajaran sesat yang berusaha menangkap anak-anak kita untuk kemudian mengikuti ajarannya yang salah. 现在有很多异端邪说，他们常常会迷惑我们的孩子们，让我们的孩子们受到影响，相信这些异端邪说。 Salah satunya saudara ada gereja yang namanya mirip sama GKY, mesti hati-hati ya. 其中有一个教会，它的性质跟我们的教会呢很相似，所以我们要特别谨慎。 Tapi terbalik gereja Yesus Kristus. 就是那个 Gereja Kristus Yesus ya. Yang ada tambahannya belakangnya, yaitu dari orang-orang suci zaman akhir. 就是他后面还说这个是末世的圣徒来的。 Kalau ini kan gereja Kristus Yesus. 但是我们的教会是基督耶稣教会。 Nah, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang disebut juga Mormon adalah ajaran sesat. 但是这个末世圣徒的耶稣基督教会，或者说摩门教会，是一个异端的教会。 Karena mereka mempunyai paham atau pandangan tentang Yesus yang berbeda. 因为他们拥有对耶稣的不同的看法。 Walaupun mereka berusaha membela diri dengan mengatakan kami juga Kristen dan menyembah Yesus. 虽然他们说我们也是基督徒，我们也敬拜耶稣，以此作为自己辩护自己的理由。 Tetapi mereka melihat eksistensi Yesus itu sebagai anak pertama dari pernikahan Allah Bapa dengan Maria. 可是他们认为耶稣是天父跟玛利亚结婚之后所生的长子。 Mereka percaya hubungan keluarga di dunia itu nanti sama dengan hubungan keluarga di sorga. 他们认为地上的家庭关系的就跟天上的一种关系是一样的。 Padahal kita tahu Alkitab mengajarkan tidak ada kawin mengawin di surga. 但是圣经教导我们在天堂并没有婚姻的。 Dan Yesus terpisah dari Bapa. 因为呢，耶稣跟父是分开来的。 Yesus adalah contoh manusia yang menjadi Allah karena ketaatannya. 耶稣因为遵从天父的旨意，他道成肉身了。 Karena itu bagi agama ini, bagi aliran ini, keselamatan tidak cukup hanya dalam Yesus 其实呢， Kristus. 对这个教派来说，救恩不单单靠耶稣而得到。 Kalau kita taat
seperti Yesus Kristus, kita juga bisa jadi Allah. 他说，如果我们像耶稣基督一样顺服的话，我们自己也能成为上帝了。 Bahaya ya. 所以这种异端解说是挺危险的。 Walaupun ajaran ini sangat menarik, orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah gitu ya. 虽然这个教派的人都很和蔼可亲，很吸引人相信， Tetapi ternyata punya ajaran tentang Yesus yang berbeda. 但是其实他们对耶稣的看法跟我们的看法是不一样的。 Saudara, mari kita kupas apa yang Yohanes tuliskan tentang Kristus dalam relasinya dengan Allah Bapa. 所以呢，约翰怎么写他跟耶稣跟天父之间的关系？ Kita berharap setelah penjelasan-penjelasan dan prapaskah ini, jemaat GKY bisa menjadi jemaat yang lebih bersatu, kuat, ya, menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga dan juga masyarakat. 我们希望今天在听了这个复活节以前的正道之后，基督耶稣教会的信徒们都能够成为有正确信仰，能够成为家里人，能够成为社会国家的祝福。 Dan untuk mencapai itu kita mesti punya satu kesatuan dalam iman percaya kita. 所以呢，为了达到这个目的，现在我们在信仰上必须一致。 Iman kepada Yesus yang bagaimana yang diajarkan oleh Yohanes ini? 约翰怎样教导我们正确认识耶稣基督呢？ Yang pertama di Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yohanes Pembaptis yang menyaksikan tentang Yesus, yang berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 这个写约翰福音的约翰，他的约翰福音第1章第15节说，约翰为他做见证。这个约翰是施洗约翰，他就说：“这是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。” Saudara, ada dua Yohanes di sini ya, Yohanes yang menulis Injil dengan Yohanes Pembaptis yang diceritakan oleh Yohanes. 这里有2个约翰，一个是写约翰福音的约翰，一个是写约翰福音的约翰所提的施洗约翰。 Yohanes Pembaptis itu mengatakan dia telah ada, yaitu Yesus telah ada sebelum aku. 施洗约翰说，在我以前那个耶稣已经有了。 Kita tahu ya, Yohanes Pembaptis lahir sebelum Yesus lahir 我 sebenarnya. 们知道施洗约翰是在耶稣诞生以前就已经出生了。 Jadi sebenarnya Yohanes Penginjil mencatat ini untuk merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. 所以呢，写约翰福音的约翰，他是写这本福音书来讲述施洗约翰的事。 Pre-eksistensi Yesus sebagai Allah. 所以呢，就是耶稣他在降世以前已经是上帝自己了。 Di dalam Kejadian 1 ayat 1 kita tahu kata-kata yang digunakan adalah pada mulanya Allah menciptakan. 在创世纪说太初有道。 Dan Yohanes menuliskan pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 在约翰福音里第1章第1节，约翰说：“太初有道，这道与神同在，这道就是上帝。” Dan lebih lagi Yohanes kemudian menuliskan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 并且呢，写约翰福音的约翰在第14节里说：“道成了肉身，住在我们中间。” Jadi jelas sekali Yohanes hendak menunjukkan Yesus adalah Logos yang sudah menjadi manusia, sudah tinggal di dalam kita. Logos firman itu adalah Allah, jadi Yesus adalah Allah. 所以呢，约翰福音在他的书里，约翰在他的书里说，约翰的这个道成了肉身，住在我们中间。这个道就是上帝自己。 Saudara, apa sih implikasinya untuk kehidupan kita? 这对我们的生活有什么影响呢？ Waktu kita menyadari bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, Yohanes menulis di Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. 约翰在这个启示里说，耶稣是俄美甲，是阿拉法是俄美甲，是太初有的，后来也是有的。 Kalau
kita mengerti ini dan percaya bahwa Yesus ada sebelum semuanya ada dan Yesus masih ada setelah semuanya tidak ada, tentu kita mempunyai iman yang berbeda. 所以呢，如果我们知道在万物有之前已经有了耶稣，在万物消失了，耶稣还存在，这个就是我们不同，我们的正确的信仰了。 Saudara, saya yakin pemahaman semacam ini membuat murid-murid Yesus menjadi sangat berani mengabarkan Injil. 因为呢，耶稣的门徒们有了这个正确的认识，所以他们就很有胆量的、很勇敢的传讲福音了。 Yohanes Pembaptis berani menghadapi Herodes yang kejam dan Herodias yang ngawur gila banget gitu ya. Dia berani berhadapan dengan mereka, tetap menyatakan kebenaran. 施洗约翰呢，他因为有真理在他里边，所以他敢对待那个凶暴的希律王。 Sekalipun dia harus mengorbankan kepalanya. 虽然他必须牺牲自己的生命。 Yohanes Penginjil, dia rela direbus, dibuang di Pulau Patmos dan sebagainya. Dia mau tetap setia pada Tuhan Yesus. 写约翰福音的约翰，他也是因为有正确的认识，所以他愿意被流放到巴摩岛，但是他还是忠于上帝。 Banyak orang-orang yang sudah mengerti akan kekekalan Yesus ini, yang setia dan sedia untuk hidup bagi Yesus, mati bagi Yesus. 所以很多认识耶稣的人呢，他们愿意忠心的为耶稣而活，也为耶稣而死。 Banyak orang Kristen sekarang tidak mau mati memalukan, tetapi hidupnya membuat malu. 很多基督徒他们不想羞耻的生活，但是他们的行为呢，却让人感觉到他们是羞耻的一群人。 Karena takut mati, akhirnya bikin malu. 因为他们怕死，结果呢就成为别人的羞耻的样子。 Saudaraku, kalau kita mengerti lebih dalam lagi tentang kepenuhan di Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 我们也知道，耶稣是这个充满恩典的，就像在第16节里说，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。 Apa yang dimaksudkan dengan kepenuhan? 所谓充满，所谓丰盛是什么意思呢？ Saudara, kata yang dipakai adalah pleroma. 是 pleromas。 Kata ini dipakai hanya 17 kali di Perjanjian Baru dan di dalam Injil Yohanes hanya di ayat ini saja. 在旧约提到17次，但是在这个约翰福音只提到1次罢了。 Pleroma ini dapat dimengerti seperti penuh ya. Maaf, saya ke sana sebentar. Ya. plero 就是说充满的意思。 Penuh, nggak ada kosongnya. 就是满满的。 Ya, kalau ini ada kosongnya ya. 这个还有一点空虚。 Penuh begitu ya. Atau digenapi, atau pengertiannya adalah komplit ya. 或者说完整的，满满的意思。 Dalam teologi Kristen dimaksudkan merujuk kepada kekuatan ilahi yang total. 这个在神学里说，这个是上帝的充满的完整的神能。 Nah, kesempurnaan ilahi ini banyak dipakai oleh Paulus. 保罗经常在他写的书信中提到这个神能。 Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19 Paulus berbicara tentang keutamaan Kristus. 在保罗在哥罗西书里说提到了耶稣的首要的意思。 Ayat 15, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. 他说他是首生的，他比一切创造物更是有力的。 Ayat 18, dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kemudian ayat 19, karena seluruh kepunahan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Ya, jadi saudara, kepenuhan
yang dipakai kata ini pleroma juga dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan keutamaan Kristus. 所以呢，保罗在他的写的书信中，他用这个 pleroma 来表示耶稣是丰盛的，是丰满的。 Saudara, apa implikasinya dalam kehidupan kita? 对我们的生活有什么意义呢？有什么影响呢？ Saudara kalau lihat gambar ini ya, yang bawah kanan tuh ya, gambar hati ya. 如果我们看这个有个心形的图片的话， Itu di gambar itu ada broken di bawahnya ya. 下边漏了，破裂了。 Saudara, hati kita itu sebenarnya fragile banget, 其实我们的心是很脆弱的， gampang broken. 容易粉碎吧。 Apa ya broken ya? Patah lagi. Apa? hancur Hancur. 粉碎了。 Hati. Kalau diputusin pacar, broken heart, ya kan? 如果你心爱的人离开你了，你会觉得心碎了。 Suami atau istri berselingkuh, tidak setia, broken heart. 如果你看到你的配偶有婚外情，你心里会感觉到很痛苦，甚至感到碎了。 Kita nggak dipromosi, broken heart. 如果你的职位没有升职位的话，你也会觉得心碎了。 Jadi kadang-kadang broken heart ini membuat kita itu kayaknya kosong. 所以呢，这个心碎了，我们会觉得心很空虚。 Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berelasi, makhluk sosial. 上帝创造我们是能够跟别人有交往的。 Ketika dalam masalah-masalah dengan sekitar kita, seringkali kita jadi kayak air ini ya, lama-lama kosong. Ini saya sambil minum ngosongin ini ya saudara. 当我们跟别人有问题的时候，我们会觉得我们生活就不充满了，变成空虚了。 Tuh ya, makin kosong. Tapi herannya kita mau penuhin ini dengan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki kepenuhan. 所以，但是奇怪是，我们常常想用，其实它里头没有什么丰满，没有什么丰盛的东西来装满这个空虚的瓶子。 Kekosongan, kegalauan hati kita isi dengan Netflix. 我们让我们的空虚的心来用别的没有意义东西来充满。 Dengan TikTok. 看那个 TikTok。 Kita mengisi hati kita ini dengan beli saham sebanyak-banyaknya, Bitcoin segala macam dan anjlok. 我们也买了很多那个虚拟货币来设法充满我们空虚的心。 Kemudian kita lama-kelamaan makin merasa kosong karena ketika kita isi bukan tambah penuh, malah tambah kosong. 因为我们装了这些空虚东西呢，瓶子不是装满，反而越来越空了。 Istilahnya kalau orang minum bukan tambah seger, malah tambah haus. 就好像人喝了水，不但不是说感到爽快，反而觉得更加口渴了。 Jadi saudara, waktu kita mengetahui Yesus memiliki kepenuhan ilahi yang tidak pernah kosong, tidak pernah berhenti. 耶稣呢，他充满了那个上帝赐给他的恩典，从来都不会空虚，不会流失的。 Seperti air yang mengalir, air kehidupan yang tidak pernah berhenti 就 mengalir. 像那个永不止息的活水一样。 Dan saudara di Yohanes ayat 1 sampai 16 ini yang ketiga, Yesus telah memberi kasih karunia. 这里呢，在约翰福音1章念的时候，18节说，耶稣已经把恩典赐给我们了。 Ya, di sini dikatakan semua telah, bukan belum. 他说，全都已经领受了。 Jadi saudara, kalau kita sadar, kita telah menerima kepenuhan dari Kristus Yesus yang memiliki kepenuhan ilahi itu. 要说我们已经满满的接受了那充满恩典的耶稣基督的话。 Beda ya kalau kita punya papa yang penuh dengan kasih sayang terus mengalir. 如果我们的爸爸不断的把那个爱的恩典赐给孩子们的话， Kita telah
menjadi anaknya. 我们已经成了爸爸的孩子了。 Semakin kita dekat sama Papa, kita semakin dipuaskan dan kita semakin bahagia. 因此，我们跟爸爸更亲密的话，我们就会更感觉到幸福。 Tapi bukankah banyak anak-anak yang gak memilih itu, memilih yang lain, yang tidak mempunyai kasih yang mengalir terus-menerus? 但是有的孩子却不选择爸爸的爱，却选择那个不像爸爸所赐给他的永不止息的爱的 Semakin 方 dekat 面。 kita semakin susah hati. 当我们越接近那些不能够给我们永不止息的，会感到越痛心了。 Saudara, yang keempat, kasih karunia bukan hanya diberi tapi tinggal bersama kita. 第四点呢，这个恩典不但赐给我们，反而是住在我们里边。 Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 因为呢，这个律法是从摩西来的，而恩典是从耶稣来的。 Ini menarik loh saudara. 这个很吸引人。 Sebab hukum Taurat diberikan edote oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang egeneto oleh Yesus Kristus. 因为律法是通过摩西赐给我们的，而恩典的真理是通过耶稣基督赐给我们的。 Saudara, Musa memberikan hukum Taurat dan ketika Musa mati, Musa terpisah dengan hukum Taurat. 摩西把律法，上帝通过摩西把律法赐给以色列民，但是摩西死了之后，他就跟律法断绝关系了。 Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran tidak terpisah dari Yesus Kristus. 但是呢，这个恩典和真理是从耶稣基督来的。这个恩典的真理与耶稣基督紧紧相连，不会分开。 Jadi saudaraku sekalian, Allah itu sudah memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Artinya karunia hukum Taurat sudah diberikan kepada manusia. Kemudian dalam perjalanannya puncaknya adalah Yesus Kristus datang sebagai penggenapan kasih karunia tersebut. 上帝通过律法把恩典赐给人类了，然后耶稣基督继续把这个恩典赐给我们，一直到末了。 Jadi kita bisa melihat saudara, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat itu luar biasa. 所以我们看耶稣基督成为我们的救主是非常了不起的。 Kita mengenal Mesias yang telah menggenapi penebusannya untuk kita semua. 我们看到弥赛亚已经完成了救赎我们的圣工了。 Saudaraku sekalian, sayangnya sekarang ini ada juga ajaran sesat yang lain. 但是遗憾的是，现在又有别的异端邪说， Gereja Tuhan yang Maha Kuasa 就是这个充满能力的主的教会。 muncul dari Tiongkok. 这个教派是从中国来的。 Mereka mengatakan ada Mesias baru, 他们说有新的弥赛亚， penebus kedua. 他说第二个救赎主。 Mereka percaya Tuhan turun ke dunia saat ini sebagai seorang wanita. 他们认为耶稣上帝来到世间是以一个女人的身份出现的。 Ya, jadi ada penebus kedua di ajaran ini. 所以在他们的教义中说有第二个救主。 Namun hari ini kita belajar dari apa yang ditulis oleh Yohanes tidak. 但是通过今天我们所读的约翰福音告诉我们，这个教义是不对的。 Penebusan dari Yesus Kristus sebagai Mesias sudah cukup untuk menebus kita semua. 这个来自弥赛亚耶稣基督的救赎，对我们来说已经足够了。 Karena dari dialah kita kemudian mengenal Allah. 因为通过他，我们可以认识上帝。 Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah atau monogenos theos, firman yang menjadi daging itu yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang exeget, yang menceritakan, yang menarasikan, yang menyatakan Allah itu siapa. 我们没有人见过上帝，但是通过耶稣基督，耶稣基督彰显了那我们所看不见的上帝了。 Saudaraku sekalian, ketika saya mempersiapkan ini, kemudian ada satu momen eureka yang saya alami.
当我准备今天的讲章的时候，我感觉到一种不寻常的感受。 Jadi waktu saya baca-baca, wow, 我越读越感到惊讶。 ada suatu peristiwa yang dialami para murid Kristus. 有基督的门徒经历过一个非常不寻常的事情， Yang kemudian akhirnya Yohanes nyatakan di dalam konsepnya di dalam Injil yang dia tulis. 因此呢，约翰就把这个感受写在他所写的福音书里。 Yohanes tidak menceritakannya, tetapi ada yang menceritakannya yaitu Lukas dan Matius. 约翰没有讲出来，但是马太和路加却说出来了。 Saudara, ini menarik di dalam Lukas 10 ya. 在路加福音第10章里， Dari ayat 17 kita mengetahui ada satu peristiwa ketika itu 70 murid yang diutus kembali dari pelayanan. 当时的耶稣派了70个门徒去传道，然后这70个门徒回来报告耶稣。 Di situ dituliskan murid-murid itu kembali dengan gembira. 那些他的门徒们都带着很高兴的回来向耶稣做报告。 Dan menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia berkatakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 他说父子我们奉你的名赶鬼了。 Lalu Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan sebagainya. 但是耶稣说，我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。 Di ayat 21 dibilang pada waktu itu juga, gembiralah Yesus dalam Roh Kudus. 然后呢，在第21节说，正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐。 Saudara, waktu saya membayangkan dan merenungkan ini sangat ekspresif ya. Tuhan Yesus bergembira. 因为耶稣感到欢喜，我感到非常惊讶。 Dan Tuhan Yesus kemudian berdoa kepada Allah Bapa. 然后呢，耶稣就向父祷告说 Aku bersyukur kepadamu Bapa, 他说：“天天主啊，我感谢你， Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. 父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。” Dan saudara, di ayat 22 ya, dituliskan itu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. 然后在第22节里说，一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子是谁。 除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。 Saudara, bukanlah luar biasa kalau kita sudah menerima grace upon grace itu. 如果我们已经领受了恩上加恩，不是感到很高兴吗？ Kita sudah menerima karis anti karitos itu. Ya, anugerah demi 我 anugerah. 们其实不配接受这个恩典的，这么多的恩典的。 Karena ketika kita mengenal Yesus, kita bisa mengenal Allah. 因为当我们认识了耶稣，我们就能够认识上帝了。 Bukankah banyak sampai sekarang orang yang mencari, mencoba mengenal Allah itu siapa dan bagaimana seharusnya menjadi manusia. 现在有的人常常在去找上帝是谁，另外呢，他应该怎么样做人才对。 Tapi saudara telah menerima itu. 但是我们已经领受这一切了。 Bukankah kita seharusnya menjadi orang Kristen yang berbahagia ya? 我们应该是已经成为一个有福的基督徒了吧？ Orang Kristen yang penuh dengan kasih karunia. 一个充满上帝恩典的基督徒， Sehingga bisa berbagi kepada orang 就 lain. 是能够把这恩典分享给别人。 Saya mau tanya sama saudara. Saya mau tanya kepada saudara. 我想问各位， Apakah sekarang ini hidup saudara sudah mengalir kepada orang lain? 我想问你们的生命现在已经像流水一样分享给别人了吗？ Ketika saya tanya pertama tadi ya, saudara bahagia atau tidak? Apakah saudara memiliki kebahagiaan
sebagai orang yang mengenal Allah karena Kristus. 刚才我已经问大家了，大家作为一个通过耶稣基督认识上帝的人，会感觉到幸福吗？ Pernahkah saudara berbahagia sampai menangis karena saudara memahami hal ini? 因为你能够认识了解上帝，因此你会感到高兴的掉下眼泪来。 Sebagai orang yang berdosa yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan mau memperkenalkan dirinya pada saya. 我们是罪人，我们应该受死的，但是上帝愿意向我们这些罪人显明他自己。 Betapa rusaknya saya mencari kepenuhan dari yang lain, tapi Tuhan terus mencari dan mau memberikan kepenuhannya kepada saya. 很多人要去寻找在上帝里面的丰盛，现在上帝自己主动的把他的丰盛丰满赐给我们了。 Dalam hidup saya ada 2 hal yang membuat saya bahagia. 在我的人生中有2件事使我感到很幸福。 Pertama adalah ketika saya bisa melihat anak-anak yang maju ke depan menerima Kristus dengan cucuran air mata. 第一呢，我看见很多孩子们，他们来到主仆面前，表示愿意接受耶稣基督为他救主。 Melihat suami istri yang tadinya bertengkar terus bisa gandengan tangan atau berangkulan, berpelukan. 看见那些本来争吵的夫妇能够和解，能够互相拥抱。 Melihat keluarga yang bertumbuh karena ada Kristus di dalamnya. 看见这个家因为有基督在里边，他们能够成长。 Perjumpaan dengan Tuhan di dalam dunia ini. 在这个世界上跟主相会， Itu kebahagiaan saya pertama. 这是我第一个感到幸福的事。 Yang kedua adalah ketika saya bisa melihat ketika seseorang menghembuskan nafas terakhir, tetapi dia memegang tangan Yesus. 第二个幸福是我感觉一个人快要奄奄一息，快要断气了，但是在那个时候，他可以接受耶稣基督为他的救主的时候。 Kesempatan-kesempatan itu seperti seolah saya diundang di dalam pernikahan anak domba. 这个好像是，这就好像是我被邀请参加上帝羔羊的婚姻。 Saudara, jikalau hari ini saudara mengatakan saya kok nggak punya kebahagiaan itu ya. 如果今天你说我并没拥有这种幸福的感觉， Saya masih punya beban. 我还是有重担， Hati saya masih kosong. 我的心还是空虚的。 Menariknya saudara di dalam Matius. 在马太福音里说了这样的一句有意思的话。 Setelah Tuhan Yesus bilang di Matius 11 ayat 27, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 耶稣说：“凡劳苦担重担的，都可以到我这里来，我就让你们得到安息。” Pengenalan kita akan Allah karena Yesus bisa memberikan kelegaan kepada kita. 我们认识耶稣基督，我们就会得到安息了。 Maukah saudara 你愿意吗？ lebih mengenal Allah dan lebih intim dengan Dia? 能够更加深刻的认识上帝，并且能够更加与他亲密相交。 Serahkan segala bebanmu di bawah kaki Yesus. 把你的一切重担卸下来，放在耶稣脚前吧。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami telah menerima kasih karunia. 感谢天父，今天让我们知道，我们已经领受了来自父上帝的恩典。 Berilah kepada kami kelegaan ya Tuhan, kami serahkan seluruh beban kami. 我们愿意把一切重担卸下来，来领受来自你的安息的感觉。 Berilah kepada kami damai sejahtera dan kebahagiaan karena kami boleh mengenal Engkau. 因为能够认识你，因此恳求你赐下平安喜乐给我们。 Kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia tetapi dari Tuhan saja. 这个幸福的感觉，世界不能赐给我们，唯有从你那儿才能够领受到。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。